Saya Zawati Yusof bertemu kembali dalam rentasan berita edisi 848 dan antara paparan utama. Antara pelabur ekonomi dan pelacur politik. UMNO dan MCA gila berikan khidmat guaman percuma. Legenda baharu Langkawi tercipta. Guna ordinan darurat, halang berita tidak benar dibantah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia berisiko ketinggalan dalam persaingan serantau untuk mendapat pelaburan asing kerana isu-isu dasar dan struktur yang telah lama wujud ketika ia berada dalam jarak yang hampir mencapai taraf negara berpendapatan tinggi, kata Bank Dunia. Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perdagangan dan pembangunan UNCTAD dalam laporan Januari mengatakan pelaburan langsung asing FDI di Malaysia jatuh 68% tahun lalu, kadar terburuk di Asia Tenggara. Aliran masuk asing tetap lemah kerana Malaysia ketinggalan dalam reformasi dasar yang mendorong ledakan tahun 1970-an hingga 1990-an, kata Richard Rickard, pakar ekonomi bank tersebut untuk Malaysia. Dasar dan alat serta pendekatan yang berfungsi dengan baik pada masa lalu mungkin bukan alat dan pendekatan yang sama yang diperlukan di masa depan, kata Rickard seperti dipetik Reuters. Beliau berkata terdapat ketidakpastian mengenai visi Malaysia dan apa yang dapat ditawarkan kepada pelabur berbanding dengan jiran-jiran di rantau ini. Pada tahun lalu, Malaysia mengalami prestasi ekonomi terburuk sejak krisis keuangan Asia apabila menyusut sebanyak 5.6%, sebahagian besarnya berpunca daripada pandemik COVID-19. Dalam laporannya, Aiming High, Navigating the Next Stage of Malaysia's Development, Bank Dunia mengharapkan Malaysia mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi di antara tahun 2024 dan 2028. Bagaimanapun, kata Richard Rickard, kelajuan melepaskan diri negara ini dari status berpendapatan sederhana lebih perlahan berbanding negara lain yang mencapai status berpendapatan tinggi, sebahagiannya disebabkan oleh banyak faktor dalam kawalan pembuat dasar. Ekonomi Malaysia tumbuh rata-rata 4% setiap tahun dalam dekad yang lalu. Ini penurunan yang ketara berbanding dengan pertumbuhan tahunan 900 dari tahun 1967 hingga 1997 menurut laporan itu. Menurut Richard Rickard, Malaysia memerlukan pelaburan asing berkualiti tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan, tetapi itu memerlukan pembaharuan yang menyeluruh dari sistem pendidikan dan penyertaan tenaga kerja hingga kerangka promosi pelaburan. Reuters memetik pengurus Bank Dunia untuk Malaysia, Firas Rad, sebagai berkata pembaharuan akan menghidupkan semula kepercayaan pelaburan Malaysia dan meningkatkan pertumbuhan. Sementara negara-negara lain berlari dengan laju ke status negara berpendapatan tinggi dan maju, Malaysia hanya berjoging dengan perlahan sahaja, kata Firas seperti dipetik. Apa maknanya jika diterjemahkan dalam bahasa mudah agar Makcik Kiah dan Pak Dola boleh faham? Pertumbuhan ekonomi Malaysia amat rendah sejak lebih 10 tahun yang lalu. Siapa yang mentadbir Malaysia ketika itu? Bukankah UMNO, Barisan Nasional, yang kemudiannya terpalit dengan skandal berbilion ringgit One Malaysia Development Berhad, One MDB, yang merentasi pelbagai benua? Hakikatnya rakyat Malaysia kini perlu menanggung hutang One MDB sebanyak 50.4 bilion ringgit sehingga tahun 2038. Tiba-tiba pemimpin Perikatan Nasional seperti Tan Sri Anwar Musa berteriak kononnya mahu menyelamatkan negara daripada kebobrokan pentadbiran Pakatan Harapan selama 22 bulan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali hanya mampu menyalahkan COVID-19. Beliau dalam wawancara bersama Sinar Harian baru-baru ini mendakwa kerajaan terpaksa menyuntik sebanyak 320 bilion ringgit untuk memulihkan dan mencerdaskan semula ekonomi. Bukan sahaja untuk membantu industri dan syarikat yang besar, tetapi juga peniaga-peniaga kecil termasuk Makcik Kiah bagi melindungi pekerjaan dan menjamin pendapatan mereka, ujarnya. Azmin berkata setelah setahun Malaysia melalui pandemik COVID-19, hari ini hampir kesemua sektor ekonomi telah pun dibuka. Jadi inilah kejayaan kita dalam tempoh
setahun ini, tegasnya. Kebebalan apakah ini? Bank Dunia menyarankan Malaysia perlu reformasi atau perubahan struktur, bukan tambahan ahli kabinet sehingga menjadi 70 orang dan 3 duta khas Perdana Menteri berstatus menteri yang langsung tidak bekerja. Bank Dunia juga mendapati antara faktor yang menyebabkan negara ketinggalan berbanding dengan jiran-jiran serantau adalah faktor dalam kawalan pembuat dasar, iaitu ahli kabinet. Ternyata kabinet XXXL Tan Sri Muhyiddin Yassin ini gagal. Apakah jalan keluar secara terhormat yang wajar dilakukan oleh Muhyiddin dan seluruh ahli kabinetnya dalam situasi begini? Kita mahu pelabur ekonomi, bukan pelacur politik. Pelabur ekonomi akan menyelamatkan negara, manakala pelacur politik boleh selamatkan siapa? Tiba-tiba Pakatan Harapan pula yang disalahkan. Apabila DAP, Amanah dan Keadilan tampil menawarkan bantuan khidmat nasihat guaman secara percuma bagi rakyat yang dikenakan denda RM10,000 kerana gagal patuh kepada prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP, apa UMNO dan MCA buat? Gerombolan pemuda kedua parti berkenaan pun berebut-rebut mempamerkan poster menawarkan perkhidmatan yang serupa. Kelakar tak? Makcik Kiah pun tahu apa di sebalik inisiatif gerombolan tebuk atap ini. Ahli Parlimen segambut, Hanayo mencemuh tindakan UMNO dan MCA itu. Apakah kegilaan ini? MCA dan UMNO dalam Kerajaan Perikatan Nasional laksana darurat dan ordaining compound RM10,000 dan sekarang nak bagi bantuan guaman. Soalnya dalam satu hantaran di Facebook. Hana mempertikaikan tindakan UMNO dan MCA itu sebagai tangan kanan susahkan rakyat, tangan kiri nak bantu rakyat. Beliau juga mempersoalkan kewajaran bantuan di Kuala Lumpur dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Bekas Timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Pembangunan Komuniti itu bertanya, apa guna umum pelbagai bantuan kebajikan, My Beras di KL dan bagi beras sini sana serta top up bantuan kebajikan JKM kepada RM1,000 tapi denda 10 kali ganda. Mengulas mengenai kenyataan Menteri Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang mahu memperincikan kes pelanggaran SOP PKP, beliau berkata Kerajaan Perikatan Nasional tidak ada pengalaman mentadbir dengan baik. Taqiyuddin dilaporkan berkata jika tidak mampu bayar, mereka yang dikenakan kompaun boleh membuat rayuan di mahkamah. Bagaimanapun, menurut Hana, tindakan polis mengenakan kompaun RM10,000 kemudian memberi peluang untuk merayu di mahkamah membebankan. Umum dulu, kompaun dulu, kemudian baru nak perincikan kesalahan. Mengelirukan pegawai penguatkuasa seperti polis dengan SOP mereka. Kemudian menambah pula beban pegawai kesihatan daerah untuk meneliti rayuan kompaun RM10,000, tegasnya. Hana berharap rakyat membuka mata melihat ketidakcekapan dan kezaliman Perikatan Nasional ini. UMNO dan MCA merupakan sebahagian daripada kerajaan tebuk atap ini. Mereka sepatutnya menasihati kepimpinan supaya menarik balik hukuman denda yang melampau ini, bukan acah-acah prihatin dan berkebajikan dengan memberi khidmat guaman percuma. Hakikatnya, kalian sudah melacurkan politik negara dengan menerima kemasukan kata-kata yang hilang prinsip yang melompat menyokong kerajaan kudeta. Lebih parah, ada spesies yang cuba mentadbir kawasan parlimen yang dimenanginya secara remote control dari New Zealand. Ketika seorang demi seorang rakyat Malaysia ditahan dan dihukum dengan kompaun RM10,000. Dalam perkembangan yang berkaitan, Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA melancarkan laman sesawang di www.lapormenteri.com. Menurut pengasas bersama parti tersebut yang belum didaftarkan, Muttalib Osman, laman itu merupakan satu usaha menghapuskan layanan 2 darjat terhadap pelanggaran SOP PKP. Yang pertamanya, MUDA mahu pihak kepimpinan kerajaan dan polis mengambil tindakan terhadap layanan 2 darjat atau double standard yang diterima pada menteri dan VIP berbanding dengan rakyat jelata dalam mematuhi SOP kesihatan. Perkara 8/1 menyebut semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Justru keluarlah kalian dari perigi buta dan gua. Pastikan tiada amalan 2 darjat dalam kes pelanggaran SOP PKP ini. Sama-sama kita amalkan SOP PKP demi keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Dalam masa yang sama, ayuh kita banteras amalan 2 darjat yang berlaku dalam kerajaan yang kononnya prihatin dan berkebajikan ini.
Warga Myanmar yang tinggal di Bukit Malut, Langkawi, Kedah dilaporkan menuntut agar diberikan keistimewaan sama seperti rakyat tempatan. Kononnya mereka keturunan asal rakyat Kedah yang dikenali sebagai Melayu Islam Kedah MIK dan mendakwa bahawa kerajaan Malaysia telah membenarkan mereka tinggal di Bukit Malut sejak awal 80-an lagi, lapor beberapa media. Menurut laporan dianggarkan ada kira-kira 1,000 rumah dibina di kawasan Bukit Malut. Bilangannya kini mencecah lebih 10,000 orang. Bukit Malut ialah kawasan hutan paya, pesisir laut dan lereng bukit. Itulah antara kebobrokan yang menimpa negara ini selain berjuta pendatang asing tanpa izin atau parti yang berkeliaran di seluruh negara. Kisah Bukit Malut bukan cerita baru. Ia sudah banyak kali diulang-ulang dalam laporan berita Perdana Tempatan. Namun sehingga kini rakyat tidak nampak ada langkah konkret menyelesaikan masalah penempatan di Bukit Malut yang semakin menyakitkan mata itu. Berita Harian dalam laporannya pada 3 Jun 2019 menyatakan bahawa Bukit Malut umpama penempatan haram di Sao Paulo, Brazil atau setinggan di Mexico City, Mexico. Hakikatnya, ia adalah penempatan haram yang dibina penghuninya secara menceroboh tanah rizab hutan paya bakau Bukit Malut yang terletak kira-kira 20 km dari Pekan Kuah. Hanya 20 km dari bandar, takkanlah pihak berkuasa tidak nampak. Hampir separuh penghuni penempatan yang mendakwa berketurunan Melayu Myanmar di situ dikatakan memiliki dokumen pengenalan diri MyCard, membolehkan mereka menjadi pengundi berdaftar. Jumlah yang ramai membuatkan mereka dikatakan mempunyai pengaruh kuat hingga menyebabkan penempatan di situ dilindungi pihak tertentu, lapor Berita Harian. Seolah-olah Pulau Langkawi yang masyhur sebagai tempat pelancongan antarabangsa kini menjadi terkenal sebagai tumpuan parti dari Myanmar. Sungguh, kemasyhuran legenda Mahsudi kini sudah menjadi umpama legenda Dracula yang bila-bila sahaja bangun lalu terus menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat setempat, sama ada dalam tidur maupun dalam jaga. Pada 18 Ogos tahun lalu, Berita Harian melaporkan kawasan Bukit Malut digempur sekali lagi dalam ops sarang oleh pihak polis. Seramai 14 penagih berusia antara 20-an hingga 40-an termasuk pengedar dadah berjaya ditahan. Timbalan Ketua Polis Daerah Langkawi Deputy Superintendent Rozemi Makderus berkata serbuan di Bukit Malut dilakukan bahagian siasatan jenayah narkotik. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi hasil risikan menurut laporan. Siapa Menteri Dalam Negeri pada tahun 2019? Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kini Perdana Menteri Perikatan Nasional. Siapa pula yang menjaga hal ehwal dalam negeri sekarang? Datuk Seri Hamzah Zainuddin, rakan sekongkol Muhyiddin yang melompat dari UMNO. Sebelum Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya, siapa yang bertanggungjawab untuk perkara yang berkaitan dengan isu parti, kewarganegaraan dan sebagainya? 4 hari lalu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan berkata kerajaan akan menentukan tindakan yang sewajarnya terhadap warga Myanmar yang membina penempatan haram di Bukit Malut, Langkawi selepas mendapat maklumat lengkap. Ismail Sabri mendakwa setakat ini beliau belum mendapat maklumat lengkap mengenai perkara itu. Katanya keputusan mengenainya akan dibuat selepas maklumat daripada hasil siasatan diperolehi. Wahai Menteri, kisah Bukit Malut kini bukan lagi satu rahsia. Takkan tak habis lagi buat siasatan. Menteri Keselamatan jangan hanya sibuk mahu menghukum rakyat sendiri dengan kompaun RM10,000 kerana kesalahan tidak menggunakan pelitup muka. Cuba siasat warga Myanmar yang kini mendominasi pesisiran dan perbukitan di Bukit Malut. Adakah mereka memakai pelitup muka? Kalau setiap seorang didenda RM10,000, bayangkan berapa banyak nilai kompaun yang diperolehi kerajaan. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam dalam satu kenyataan menzahirkan kebimbangan berhubung pengumuman kerajaan bahawa Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 PU-A110 akan digunakan pakai dalam tempoh darurat untuk mengekang berita tidak benar. Ia juga dikenakan terhadap individu yang mengadakan, menerbit dan menyebarkan berita tidak benar mengenai COVID-19 atau proklamasi darurat. Suhakam berpandangan bahawa pengenaan denda yang tinggi termasuk denda sehingga RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah ordinan ini akan menyekat kebebasan memberikan pandangan, bersuara dan bercakap seperti yang termaktub di bawah perkara 10-1-A Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip serta Piawaian Hak Asasi Manusia yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Suhakam mengambil maklum kenyataan lanjut kerajaan bahawa ia akan membezakan antara
antara kritikan kepada kerajaan dan penyebaran berita palsu sebelum mengambil tindakan. Namun Suhaka berharap ordinan ini bukan cubaan untuk mengembalikan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 yang telah dimansuhkan pada Disember 2019. Suhakam juga mengingatkan kerajaan tentang kewajipan untuk melindungi hak kebebasan bersuara termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan maklumat. Sekatan terhadap kebebasan bersuara hanya boleh dikenakan apabila perlu dan tertakluk kepada undang-undang dan bersekadar bagi memenuhi tujuan yang munasabah termasuk untuk melindungi keselamatan negara, ketenteraman awam, kesihatan awam atau moral atau hak individu lain, kata Suhakam. Sehubungan dengan itu, Suhakam menyeru Kerajaan Perikatan Nasional untuk mengingatkan lagi maklumat serta kempen kesedaran dan kepentingan untuk menangani maklumat yang tidak tepat atau salah mengenai COVID-19. Kerajaan perlu meneliti semula keputusan untuk menguatkuasakan ordinan ini dan mengguna pakai undang-undang sedia ada yang telah melalui proses perundangan di Parlimen bagi menangani pelbagai bentuk ucapan kebencian dan atau berita tidak benar. Dalam kenyataannya, Suhaka menggesa supaya sidang Parlimen diadakan dengan kadar segera seperti yang termaktub di bawah Perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan agar undang-undang boleh dibahaskan sebelum ia diluluskan. Ia merupakan mekanisme seimbang bagi memastikan undang-undang yang diluluskan tidak melanggar hak asasi semua, tegas Suhakam. Mengulas mengenai tindakan Kerajaan Perikatan Nasional ini, bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin menyorot senario berhubung berita palsu sejak zaman Barisan Nasional berkuasa. Era Barisan Nasional, undang-undang tentang berita palsu digubal, dibahas dan dilulus di Parlimen. Era Pakatan Harapan, undang-undang membatalkan undang-undang berita palsu yang Barisan Nasional gubal dan luluskan dibawa ke Parlimen dan dibahaskan di dalam Parlimen. Era Perikatan Nasional, undang-undang berita palsu muncul semula tanpa dibahas dan diluluskan di Parlimen, tulisnya di Facebook. Beliau turut menyentuh mengenai tawaran baharu Perikatan Nasional yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan disokong oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang. Tutup. Yang amat berhormat Perdana Menteri Gomen Tebuk Atap kata PN adalah tawaran baru atau a new deal kepada rakyat negara ini, dan Yang Berhormat Duta Khas dia setuju dan sokong 100%. Maaf, adakah ini mimpi atau realiti ya? Seterusnya, beliau menegaskan hujah dengan hujah bukan hujah dengan gari. Hanifah juga mengingatkan bahawa mereka yang gagal berlawan hujah dengan hujah sebenarnya sedang menzahirkan kelemahan mereka tanpa mereka sedari. Dalam hubungan ini, Jom Channel terpanggil untuk memaparkan tulisan Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin mengenai isu yang sama. Pada 19 Mei 2019, Asri menulis dalam Facebooknya, hujah lawan hujah bukan hujah dilawan dengan keganasan. Apabila seseorang tidak bersetuju dengan versi negara Islam yang mereka kempen, bukan semestinya bererti orang itu menentang Islam. Apabila orang tidak menyokong dan membantah pandangan parti politik yang menggunakan Islam, bukan bererti dia membantah Islam. Maka tidaklah halal untuk memusnahkan hartanya atau mencederakannya hanya kerana dia berhujah membantah pandangan politik kepartian yang dibawa. Itu bukan jihad, itu adalah jahat, tegas Asri. Ingin Jom Channel bertanya kembali kepada Sahibus Samahah Mufti. Sekarang, Sahibus Samahah Mufti menyokong Kerajaan Perikatan Nasional yang di dalamnya ada parti politik yang menggunakan Islam. Beranikah Sahibus Samahah Mufti menegur kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional sebagai jahat apabila mereka bertindak menentang hujah dengan kekerasan menerusi ordinan darurat? Silakan Sahibus Samahah nyatakan pendirian rakyat sentiasa menanti dan rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dalam reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam sejahtera.